InsyaAllah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. InsyaAllah kuliah menjelang maghrib. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita cuba dalam 10 minit ni sebelum sambil-sambil kita menunggu maghrib. Masih lagi dalam PKP. Siapa yang berpuasa sambil-sambil menunggu nak berbuka puasa, InsyaAllah kita renung ayat 100 ya, panjang ya, ayat nombor 100 surah Hud. InsyaAllah siapa yang sahabat boleh share. Mohon share, sempat share ya. InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Ingat ada lain dah. Doakan lain ini memang kelang kabut, lain yang tidak stabil. Mohon doakan sahabat-sahabat. Sementara kita tengok maghrib, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya kan. Ya, insyaAllah. Kita tengok ayat nombor 100 surah Hud. Kita sambung ya. Baru dapat lain, insyaAllah. Mohon doakan kami, insyaAllah. Kita tengok ayat nombor 100 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid. Ya, surah Hud ayat nombor 100 insya-Allah. Maksudnya yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang masih wujud sisanya yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. Surah Hud ayat 100. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Itulah sebahagian daripada berita-berita yang berlaku di kampung. Kami tolong cerita kepada kamu wahai Muhammad. Perkataan qura merupakan jamak kepada qaryah yang bermakna kampung. Tuhan memberitahu bahawa dalam banyak-banyak cerita yang berlaku di dalam qaryah ini, itulah kisahnya. Qaryah di dalam ayat ini bukanlah kampung sebagaimana kampung kita, tetapi makna qaryah ini ialah diperluaskan sebagaimana kampung kita. Skopnya ya, diperluaskan skopnya merangkumi seluruh dunia. Kisah Fir'aun di Mesir, Nabi Musa di Laut Merah dan Nabi Syu'aib di Madian. Tuhan mengecilkan dunia yang sebegini besar supaya kita sedar bahawa dunia yang sebegini luas bagi Tuhan hanya laksana sebuah kampung saja. Kecil saja pandangan Allah Ta'ala. Kepada orang yang membuat kajian dalam masalah sosial dan sosioekonomi, bagi mereka dunia ini dianggap sebagai sebuah kampung kerana apa yang berlaku di utara berlaku juga di selatan, dan juga berlaku di timur, berlaku juga di barat. Seperti mana kita baca dalam surah khabar dan lihat di televisyen mengenai peperangan yang berlaku di negara-negara Teluk, telah memberi kesan ke atas bursa saham di merata-rata tempat. Di sana sini semuanya mahal. Tidak ada yang mahu membeli duit Amerika kerana semua orang menjualnya. Harga minyak dan beras turut menjadi mahal, menyebabkan orang ramai berasa runsing tidak bekerja, hanya tengok TV saja. Ini pun sedang berlaku dengan keadaan kita semasa sekarang. Ini cerita ya, skill pandangan Allah Ta'ala. Setiap berlaku di zaman kaum Nabi Musa, kaum Nabi Syu'aib, satu portion itu sebagai kampung kecil pandangan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa seluas-luas dunia ini diibaratkan sebagai seperti sebuah kampung. Sekarang barulah orang sedar apabila kita hendak buat perancangan di atas bumi dunia ini yang sebegini besar, rupa-rupanya ia ibaratkan seperti sebuah kampung sahaja. Sebagaimana kita merancang untuk sebuah kampung, begitulah keadaannya kita merintah sebuah negeri. Tidak boleh kita kata kamu jaga negeri kamu dan aku jaga negeri aku. Tidak boleh begitu kerana
Perkaitan antara kedua-duanya mesti berlaku. Sebab itulah sistem tauhid ini sudah betul satu, bukan hanya segi akidah sahaja, tetapi ianya satu merangkumi peraturan yang patut dilaksanakan di muka bumi. Walau macam mana sekalipun ramainya orang dan luasnya dunia, namun hakikatnya satu. Allah menyatukan kita. Allah tu satu, Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW merangkumi, menyatukan satu dunia ni. Walaupun banyak negeri, walaupun banyak kampung. Tapi kalau tauhid yang sama, insya-Allah satu saja dia punya destinasi dia. Satu saja tauhid dia. Itu sepatutnya. Tapi ramai yang tidak mahukan Nabi, mahukan Rasulullah, mahukan kitab Allah. Yang paling hebat, ingkar pula kepada Allah Ta'ala. Itu yang jadi havoc ataupun jadi bertaburan atau bertempiran masing-masing punya hal. Itu yang terbit timbulnya nafsi-nafsi. Belum akhirat lagi, di dunia lagi tidak mengira bab nafsi-nafsi. Maksudnya nafsi-nafsi, hal engkau, hal aku. Ni. Jangan tuan-tuan, perempuan, jangan kita anggap macam ni. Allah bagi peringatan ni untuk mengingatkan kita, ia mengingatkan Allah Ta'ala, mengingatkan Al-Quran, mengingatkan Rasulullah. Yang paling hebat, mengingatkan silaturahim kita. Ada yang masih lagi putus silaturahim, tak mau dengan adik-beradik, tak mau dengan anak beranak, masih putus disebabkan dengan bab dunia. Sebabkan dengan bab dunia, berputus arang, tak nak bercantum, tak nak elokkan silaturahim. Dah masuk dah PKP yang kedua, kita ditambah lagi masa PKP, masih lagi berlaku orang tak nak bercantumkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak tahu ke mana arahannya sebenarnya. Walhal Allah dah bagi peringatan yang hebat. Sebab itulah kita kata bodoh kepada orang yang mengatakan Islam tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Ini tulisan untuk guru, ya. Sebab itu kita katakan bodoh kepada orang yang mengatakan Islam tidak boleh dilaksanakan di Malaysia dengan disebabkan masyarakat majmuk. Majmuk bukan hanya di antara Melayu, Cina sahaja. Hubungan awak, kata Tok Guru, hubungan demo dengan KW, yang ni saya pun sudah dianggap majmuk. Ya, itu. Demo dengan KW adalah, adakah fikiran kita serupa? Fikiran demo cara lain, fikiran KW cara lain. Bukannya hubungan Melayu dengan Cina saja baru dianggap majmuk. Melayu dengan Melayu pun boleh dikira majmuk juga. Hubungan suami dengan isteri pun dikira majmuk. Apakah punca pergaduhan antara suami dan isteri kalau tidak kerana isu apa? Majmuk. Masalah begini timbul kerana kita mengaji, yakni belajar Al-Quran dengan orang putih, bukan mengaji Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berat sekarang. Apa? Kita mengikutkan barat, walaupun menggunakan Quran, kita mengaji dengan barat. Maksudnya kita bukan mengaji terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi itiraf, masih lagi reference, masih lagi rujuk pada bab barat. Itu kadang-kadang kita tak pandang pun kitab Al-Quran yang diutuskan kepada Rasulullah SAW. Kita berasa orang putih itu pandai dan bijak. Apa sahaja orang putih kata, kita semua telan. Sehingga hak dia pun kita telan juga. Allah, tuan-tuan. Maksud Tuan Guru. Kita sampai menyanjung sangat kitab orang putih. Bila orang panggil kita dengan gelaran doktor, PhD, luas lubang hidung kita kerana bangga. Padahal orang putih sudah memasukkan ke dalam kepala kita kuman-kuman kefahaman yang boleh memusnahkan Islam. Ada yang tak faham? Ada. Maksudnya ni, orang yang ada PhD, Profesor Madya, Profesor Kanan, tapi bab Islam masih lagi tak faham. Masih lagi ada yang profesor yang tak percayakan Isra' Mi'raj. Masih lagi Muslim, mengaku profesional Muslim. Tapi kadang-kadang ada lagi yang tak percaya burak kenderaan Nabi tu macam tak logik. Ada lagi. Ceritakan oleh ulama yang menceritakan, menceritakan
profesor tak percaya dengan buruk, kelajuan buruk. Tu kena renung bab-bab tu. PhD ada. Panggil pun prof, doktor. Minha qaimun, ada di antara qaryah itu masih lagi wujud sampai hari ini. Wa hasid, dan ada di antaranya yang telah diketam. Hasid maksudnya maknanya mengetam, seperti kita mengetam padi atau mencurut atau menyabit padi. Begitulah wahai Muhammad, ada setengah negeri ini masih wujud sampai sekarang, dan ada juga yang setengahnya telah dimusnahkan, sebagaimana jerami-jerami padi yang telah dimusnahkan akibat diketam oleh manusia. Ini maksudnya qaryah yang masih berdegil dengan Allah Ta'ala, qaryah yang masih keras, tak nak terima Rasulullah SAW, sampai dihantar bala sehebat-hebat bala. Takat tukut dah masuk azan dah. Tuan-tuan minta maaf, dapat sebentar je baru dapat line. InsyaAllah doakan saya lepas maghrib insyaAllah. Mohon ampun dan maaf. Kita sambung ayat yang seterusnya nanti, 101 selepas maghrib. Belum lagi insyaAllah, belum azan lagi insyaAllah. Sambung terus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'im lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Ya. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 101. Maksudnya, dan tiadalah kami menginaya mereka, tetapi merekalah yang menginaya dirinya sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhanmu. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian saja kepada mereka. Ni surah Hud ayat nombor 1. Setelah Allah Ta'ala menyebut balasan yang akan dilonggokkan ke atas Fir'aun kerana kesalahannya memimpin bangsanya sendiri, maka Allah Ta'ala menyebut wa ma zalamnahum, wahai manusia, kami sekali-kali tidak menginaya kamu semua. Walaupun Fir'aun akan diletakkan di dalam neraka sebagai pemimpin yang karut dan taghut, tetapi adakah aku telah berbuat inaya kepada orang? Adakah aku fashion suka buat khianat kepada orang? Tidak. Allah tidak zalim dengan manusia. Manusia saja yang sendiri menzalimi diri dia sendiri. Ini maksudnya. Ya, Allah sekali-kali tidak menginaya manusia. Semuanya Allah rahmati. Allah sayang dengan manusia. Cuma kita saja tak tahu takat mana sayang kita dengan Allah Ta'ala. Takat mana kita dengan Rasulullah. Takat mana kita dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita renung dengan peringatan Allah yang keadaan semasa sekarang. Walakin zalamu anfusahum. Tetapi sebenarnya manusia sendiri menginaya diri mereka sendiri. Ayat ini. Mereka sengaja menzalimi diri mereka sendiri, dan berbuat inaya terhadap diri mereka sendiri. Perkara ini kerap kali Ambo sebut, kata Tok Guru. Bagi kita orang Melayu, perkataan zalim dan inaya difahami sebagai perbuatan berbuat zalim kepada orang lain. Bukannya digunakan untuk bermaksud menzalimi diri sendiri. Kalau orang Melayu, kalau zalim tu maksudnya zalim dengan orang lain saja. Dia tak sedar dia menzalimi diri dia sendiri. Itu maksud perkataan Melayu. Bagi golongan jahil yang tidak memahami dan menerima didikan Al-Quran, dan sebab mereka tidak berfikir dengan lebih mendalam secara tidak disedari, mereka sanggup menginaya diri mereka sendiri. Simple saja. Ya, bila tak mengaji, dia mengaku dia Islam. Seumur hidup tak nak tengok Quran. Zalim tak? Zalim. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebut orang-orang dikategorikan zalim pada diri sini. Dia tahu, bukan tak tahu, dia tahu Al-Quran, dia tahu tajwid, dia tahu hafazan. Sehari dia tak baca,
100 ayat dalam kitab tertulis dikategorikan dia sebagai orang yang zalim. Bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri. Ya, dia boleh baca WhatsApp 100 perkataan seminit, 200, kata Tok Guru, sampai 30 juzuk WhatsApp boleh habis. Bukan sikit, 30 juzuk. Mana tak perlu 20 juzuk, 30 juzuk. Gambar dia, dokumen dia, video dia, file dia, cukup tak 30 juzuk? 30 juzuk dalam Quran tu boleh dikompakkan masuk dalam handphone, dalam Telegram, dalam WhatsApp. Boleh tak dikompakkan? Boleh. Jadi 30 juzuk, berapa megabyte, berapa gig, tu sehari dia boleh baca. Belum masuk Telegram, belum masuk Facebook, Instagram, semuanya cukup boleh dapat 30 juzuk. Tapi Al-Quran dia tak boleh baca 100 ayat. Itu yang dikategorikan zalim pada diri dia sendiri. Tu. Panjang lagi cerita bab zalim dengan diri sendiri sebenarnya. Dikategorikan dalam Tanbihul Ghafilin, tuan-tuan boleh jumpa. Sempat nanti saya cari. Ada 16 ataupun 13 orang yang menzalimi diri sendiri. Belum menzalimi orang lain lagi. Diri dia sendiri. Waktu bila mengatakan dia zalim ini, waktu besok dalam kubur dia tersedar dia zalimkan diri sendiri. InsyaAllah dah masuk maghrib. InsyaAllah mana-mana yang sedang nak buka puasa, selamat berbuka puasa. Kita sambung selepas maghrib. InsyaAllah selamat menunaikan fardu maghrib. InsyaAllah doakan kami. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tada' lana maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan shafaita wa la faqiran wa la miskinan illa ghanaita wa la ja'in 'alamta wa la 'adwan nazalta wa la 'aiban satarta wa la mayyitan rahim wa la hajatan min hawadina wal akhirah laka fi hadhihi dawlana bi salahu illa qadaita wa yasarta wa asra sudurana wa timbi salihati a'mal ya maulana wa rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.